Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah bergerakan market. So review untuk malam ni macam biasa Zul akan tengok di market, tapi apa yang penting malam ni sebenarnya Zul tengok market boring saja, tengok price, tapi Zul akan ajarkan anda satu benda, iaitu Zul akan tunjukkan anda hanya perlukan dua indicators. Anda tunjukkan kata tiga benda je untuk tahu ke mana ke arah pergerakan market. So anda boleh apply ni untuk mana-mana frame saja, kata uh, frame hour ataupun kata 5 minit, 1 hour, 4 hours. So ini kata pergerakan ni anda boleh kata monitor, and lepas tu kalau sideways macam ni adalah kata good anda untuk practice untuk kata menentukan ke manakah kata pergerakan market. So sebab apa, dari pagi tadi pun sudah tunjukkan dekat-dekat di punya Discord ke mana Bitcoin pergi, sampai mana nak bounce. So let tu kata takat ni 100% dah jadi seperti apa yang Zul cakapkan. So nanti Zul akan tunjukkan anda macam mana Zul buat tu, and anda boleh belajar lah untuk cara macam mana Zul tengok price, pergerakan price nak ke mana, sampai mana dan bounce ke mana. So guys, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu sebelum tu pergi ke chart ke trading view untuk ajar anda macam mana nak baca pergerakan price. So let's go kita review dulu market secara keseluruhan apa yang berlaku untuk tempoh 12 jam untuk hari ni. Sarang pukul ngam-ngam pukul 8 pagi pula, 8 malam. So ini dah 12 jam. So apa yang berlaku di crypto market untuk hari ni? So total market berada di 2.2 trilion. So ini kita ada sedikit penambahan. Kemudian volume trade drop ikutkan pagi tadi 80 lebih, now 77 bilion. So kalau tengok dalam percentage kita akan nampak lah. So tengok dalam percentage total market increase 2.45, kemudian volume drop 30%. So normal untuk volume drop hari Sabtu dah had volume kata expected memang akan drop pun. Kemudian untuk BTC dominant still lagi sama dalam 40.3, Ethereum 21.2. So tak banyak berlaku perubahan untuk dominant BTC. So ini kita akan expected dalam still lagi kuarter range sideways. So let's go tengok harga semasa untuk malam ini. So Bitcoin berada di 47.23. So untuk dalam tempoh 12 jam ataupun untuk tempoh 24 hours. 24 hours kita belum complete lagi kan. 24 hours yang complete 24 hours kita perlu tunggu 8 pagi besok. So untuk 8 malam ni minim 12 jam dah. So untuk hari ni takat 12 jam untuk hari ni Bitcoin dah recovery untuk daily 0.26%. Kemudian Ethereum drop 0.80. Kemudian Binance naik 0.65. Kuarter Solana 2.8, Cardano 1.8. So tengok adakah kita tengok ada yang melakukan recovery banyak dah. AVAX drop berarti 4%. Kemudian Terra Luna naik hampir 6% berarti. Terra Luna saya cakap AVAX, Terra Luna, Solana ni kata memang kalau net term ataupun net portfolio anda, kalau kata expected kalau terus bearish market, dalam bearish market coin yang anda perlu fokus Bitcoin, Ethereum, Solana, AVAX, Terra Luna ni make sure anda adalah dalam anda punya portfolio. So net kita akan pergi ke coin lain, tengok di Polkadot drop, Dogecoin drop, ada dekat lagi Matic 0.6 still lagi meningkat 2.2, expected almost ke all time high baru ialah all time high lama 2.4 tu silap ke. So meaning kalau dia break 2.4 kita buat Matic all time high baru untuk Matic. So untuk lain-lain coin ada dekat lagi melakukan peningkatan yang besar, kita tengok dalam percentage mana. So macam cakap mana adalah kata first coin kalau anda kata nak invest dalam metaverse, mana Sandbox, Engine tu 3 coin ni wajib anda ada kalau nak kata invest dalam ekosistem metaverse. So mana kata antara coin yang anda perlu ada, iaitu mana. Kemudian lagi kita tengok VeChain 2 hari lagi, so tunggu lagi. So Hashbar agak naik dengan drastik untuk minggu ni, expected untuk minggu pun dah 21%. So guys, itu hanya kata summary untuk pergerakan market ni secara besarnya. Kita hanya nampak sideways lagi, tak banyak berlaku perubahan, tapi ada certain coin yang sedang melakukan sedikit recovery. Yang good performance nampak adalah kuarter AVAX, Luna dan juga kuarter Matic. Mostly Matic lah. Matic almost buat all time high baru di 2.4. Nanti mungkin tu akan pergi juga di chart dia untuk tengok Matic. So tu akan buka new tab untuk Matic. So nanti tu tak lupa lah. So guys, let's go kita pergi ke Coin Market Cap. So, sebelum kita ke Market Cap, kita akan review dulu Crypto Fear Index. Fear and Index kita berada di 29, still lagi Fear tu. Semalam Extreme Fear, now Fear. So untuk 29 ni untuk hari Sabtu. So untuk hari Ahad ni kata Fear and Great Index kita perlu tunggu 8 pagi besok. So 8 pagi besok Great dalam 11 jam lagi. So kita akan dapat Fear and Index untuk hari ini. So sepatutnya kalau ikutkan ni 29. So ini kita sepatutnya pergi maybe untuk besok. Pagi besok kita akan tengok maybe dalam dah atas sikit 30. Sekiranya price tak drop lagi. Sepatutnya kalau malam ni price drop lagi, sepatutnya still lagi dalam Fear market. So let's go kita pergi ke trading view. Zul akan tunjukkan apakah pergerakan market. So untuk hari ini apa yang sudah kata
So, tak pasti dia share pagi tadi, tu lupa pagi tadi tapi dia dah share pagi tadi. So dia tengokkan sebelum ni pergerakan macam mana tu, ramalkan pergerakan ini dan pergerakan ini. So apa yang berlaku untuk sini dia hanya guna kat ini hanya boleh dua indikator, iaitu anda guna Fibonacci dan kita stok RSI. So, ingat RSI tu ada dua, satu normal RSI yang ni, kemudian satu lagi stok RSI. RSI yang atas ni adalah kita nak tengok momentum, kat manakah momentum, adakah macam cakap antara bawah 50 ke bawah kita akan masuk dalam ini, kita ada downtrend. Kalau 50 ke 70 meaning kita dalam uptrend. So untuk sekarang price kata ranging dalam kata 50 ke bawah, so meaning kita downtrend, tu expected kita akan ada lagi jatuh ke bawah. So untuk stock RSI ni guna untuk apa? Stock RSI ni lebih pada untuk kita tengok momentum pergerakan semasa untuk market. So hopefully anda tanda, catatlah buku mana-mana. So ini aku kata ilmu free ya, tu bagi ni. So untuk RSI nak tengok apa? RSI nak tengokkan pergerakan uptrend ataupun downtrend. Kemudian stock RSI nak tengok momentum pergerakan kuartal current momentum untuk pergerakan price. So now kita akan tengok menggunakan RSI, stock RSI dan juga Fibonacci macam mana tu ramal sebelum ni. So untuk pagi tadi tu sepatutnya terlupa tu review pagi tadi ataupun tu share dekat Discord, tapi memang tu ada share di Discord. So cakap semalam kita ada monitor swing high to swing low ni untuk dapatkan dia punya resistance. So sebelum ni tu ada monitor resistance ni, kemudian tu ada share juga tu monitor support di bawah. So nanti tu akan buat ni. Alright. So akan delete dia tu. So delete yang ini dan yang ini dan yang ini. So senang untuk faham lah. So semalam apa yang berlaku tu cakap expected kita akan dapat resistance ni. So resistance ni apa yang berlaku, price akan terus lagi dalam bawah. Ni sebab apa? Mencakap RSI kita berada di bawah 50. So meaning kita akan ada expected downtrend. Tu expected sampai resistance kita akan drop. Tu price pun dah drop, and drop kita ada support. Support ni macam dapat swing low to swing high, kita dapat kota support. And semalam apa yang berlaku, price break bawah support. So apa yang tu cakap untuk pagi tadi ataupun dalam Discord tu cakap kita akan ada price tu naik sampai resistance. So current resistance kat mana? So current resistance yang baru adalah kita dapat, kita akan tarik pada current high dan current low. So current high dan current low sebelum ini kita akan tarik Fibonacci. So kita akan dapat swing high to swing low. Kita akan dapat kita punya current quarter golden packet untuk resistance di kawasan ni. Kita dapat ni, tu expected price akan sampai kawasan ni dan bounce. So apa yang berlaku untuk hari ni, price dah pun sampai dan bounce. So tu ada stop, ada start masuk a short, tapi short tu tak hit. Tu tak masalah. Itu orang kata kalau hit rezeki, tak hit tak apa, kita akan tunggu net. Kata net peluang yang itu tanda orange ni. Tu kuning ni adalah dia punya position di Bybit. So tak hit lagi lah. Orang kata 48.40 tak hit, hampir hit punya. Dia punya position tu hampir hit, tapi kata sedikit lagi, kata tak cukup sharp tu. Aku kata dah berkarat punya sniper tu, kata tak cukup sharp. Expected pun dia ambil kata percentage untuk naik. Expected kalau naik loss $8, kalau hit dia punya target dia akan untung $60. So dia masuk small position ada dalam kata trading. Sebab apa, dalam trading leverage memang dia kata santai-santai je untuk isi masa lapang je cakap. Sebab nanti tu tak banyak masalah untuk kata di trading view. Ini dia cuti, so ini tu boleh buat. So untuk di BTC USDT, so apa yang tu nampak sekarang, price itu dah pun sampai touch punya resistance. So current kat manakah kita punya support? So ini bukan support kita, ini support yang lepas. So ini kita akan tarik support yang baru, ke manakah arah pergerakan market. So sebab kita akan tengok adakah price tu akan turun lagi ke bawah. So untuk itu kita akan tengok support kita. So sebelum yang tadi kita tengok support kita baru ni dah pun breakout. So breakout support ni meaning kita akan sebut ada rebound ke atas, kemudian kita akan sebut dan turun bawah. Tu turun bawah tu nak ke mana? Kemudian turun bawah tu adakah lagi dia akan melakukan continuously lagi ke turun bawah. So macam mana kita nak tahu? Kita akan guna Fibonacci. Tu kita swing low to swing high, and kita akan dapat kita punya golden packet di kawasan ni. So ini adalah kawasan kita punya quarter money support. So apa yang berlaku, kita akan expected price itu akan jatuh ke kita punya kawasan minor support. Cuma tembus atau tidak itu bergantung kepada momentum pergerakan. So apa yang kita akan tengok, price itu sedang menuju ke kawasan ini. So do expected sekiranya kita ada down lagi momentum tu, kalau ikutkan tadi cakap untuk RSI. So RSI kita berada di 50. Kalau ikutkan stock RSI baru saja kota blue, kota line biru baru saja close line kota orange. So meaning kita akan expected price itu akan drop bawah ke daripada overbought ke oversold. So kata momentum ini sama ada kuat atau tidak bergantung pada market. So yang kita boleh monitor ialah
expected now kita dah stock RSI kita berada di overbought, so meaning kita akan expected momentum down ke bawah. Tu untuk ini nampak expected price tu akan jatuh sampai kawasan ni. Sekiranya kita nampak quarter price jatuh kawasan ni tapi stock RSI masih lagi quarter berkisar dalam kawasan ni, so meaning kita ada lagi momentum down, so meaning kita akan expected ada lagi quarter possibility kita akan nampak price ini akan break seperti mana break mana support sebelum ini. Dan apa yang berlaku, kita akan break ni confirmation untuk price tu akan drop lagi ke bawah. Tapi sebelum dia drop bawah, dia akan bounce balik. Bounce ke mana kita akan dapat price tu nampak bounce, kemudian kita akan tarik quarter resistance baru, swing high to swing low baru, kemudian kita akan dapat bulk yang baru. So macam itulah kita akan expected quarter pergerakan price. So ini quarter hanya pergerakan yang untuk di 4 hours untuk current sideway. So apapun pergerakan ni anda boleh quarter gunakan untuk daily 4 hours. So, macam sebelum ni Dua cakap, kalau ikutkan zoom out Dua punya chart, anda boleh tengok lah Dua punya kata candle daripada kuning ni kata box support, box resistance tu juga price tu still lagi buat. Cuma ini kalau pergerakan yang lebih besar tu macam cakap lah. Contoh yang ni pun kita ada dah breakout bawah, so seperti kita ada support sini, strong support. So seperti strong support ni akan naik atas sebab apa kita dah break resistance ni. So meaning kita akan ada potential untuk dia break resistance ni. So break resistance ni meaning kita akan ada high naik atas. So seperti untuk current kita nampak price untuk daily berada di bawah 50, so meaning kita masih lagi downtrend. So seperti price tu akan berada di overbought, so oversold, so meaning barulah price tu agak book momentum untuk naik atas. So ingat tadi aku kata dia cakap tadi hanya dua je indikator yang anda faham, iaitu tiga sebenarnya, yang ada dua RSI dan satu Fibonacci. Iaitu Fibonacci kita akan gunakan macam mana nak tengok support dan resistance. So untuk current kita tahu resistance kat sini dan support kat sini. So meaning sekiranya price ni balik belum lagi sentuh bawah, Dua expected boleh lagi kalau ikutkan lagi mana dia tak sentuh support, meaning dia boleh lagi bounce balik ni atas. Dua expected boleh nampak dia akan sentuh dia punya short position. Expected kalau dia loss naik terus, meaning kita ada good momentum naik atas, meaning dia akan stop loss. So tolak dalam untuk dalam kata rugi 8 dolar tak masalah. Itu orang kata risk yang kita ambil untuk kata leverage. So untuk yang ni, selagi mana price tu tak tutup, tak close, tak touch dia punya minor support, selagi tu dia punya position short akan open. So meaning kita akan seperti mungkin gitu juga untuk di RSI ni apa yang berlaku. RSI ni boleh juga berlaku dia jatuh sikit kemudian buat macam ni, sedikit quarter U-turn. So U-turn tu apa yang berlaku dalam market, kita akan expect price tu takkan touch lagi kita punya support, meaning price tu akan naik dulu kemudian barulah dia akan buat drop ke mana support. So macam cakap tadi, kita dah breakout sini, dah jatuh bawah. So nak jatuh bawah sampai mana, untuk minor support kita akan tengok sini. So kalau kita masuk position sini, kat sini consider kita boleh ambil profit sikit, kemudian kita tengok untuk touch bawah lagi. Untuk seperti kita akan ambil bottom start dia punya kata Fibonacci tadi di 0% lah kalau ikutkan tadi Fibonacci tadi turn high turn low, tu meaning kat 100%. Tu meaning kita retrace balik 100% ke kawasan kita punya permulaan. So sekiranya menunjukkan tengok tengah momentum lagi turun bawah. So sekiranya price yang terus drop bawah ini, dia drop lagi minor support, meaning kita akan seperti price tu drop di lagi bawah. Tu meaning kita akan seperti ada good kalau ikutkan di stock RSI. Kita tengok di stock RSI, so akan besar sikit stock RSI ni. Kita akan tengok stock RSI apa yang kata anda perlu tengok sekarang ni. Kita tengok macam mana, kita tengok bottom, kawasan bottom. So kita tengok ini ialah oversold. Kemudian kat manakah oversold ni? So ini oversold. Kemudian tengok oversold lagi. Ini oversold. Di price di bottom, kemudian ini oversold. Kemudian tengok ni oversold, price di bawah. So apa yang tengok sekarang ialah kita tengok momentum itu momentum ke bawah. So lower low, dan lower low. So kena expected untuk high high. So kita seperti juga overbought. So kita menampak higher low. So meaning momentum sekarang memang lagi pergerakan bawah. So meaning tak kata macam cakap tadi, kalau berdasarkan RSI yang kuartal biru ni, memang kita still lagi sebab ikutkan 50 ini. So kalau aku buat line, dulu tu pernah buat line ni, so dia akan letak line balik lah. So line ini dia akan lock, kemudian dia akan buat balik 50. So selagi mana price tu bawah ni kuartal line ni, meaning kita expect price tu still lagi dalam momentum untuk kata turun bawah. Tapi kalau ikutkan ni kuartal RSI ni pun adalah chart sebenarnya. Cuma chart kita dalam bentuk kata garisan ni. So meaning kita akan expect kita boleh buat juga trend line untuk dia. So trend line kita expect price sedang kuartal buat kuartal lebih kurang macam ni, kuartal triangle. So meaning price given time price itu akan kuartal bagi kita keputusan lah sama ada nak naik ataupun turun. So meaning kita akan nampak ranging dalam kawasan ni. So apa yang berdasarkan RSI ni, apa yang kita tengok RSI sekarang menunjukkan kita ni sedang menunjukkan momentum untuk kata
sama ada bullish ataupun bearish, kata akan decide kuartal given time, dia akan decide lah kuartal kita dah hampir macam nak decide sama ada price tu nak turun bawah ataupun naik atas. So bergantung pada breakout atas ataupun breakout bawah. Kemudian untuk RSI, stock RSI, kita nampak juga stock RSI masih lagi kuartal dalam range kuartal downtrend berdasarkan overbought dan oversold yang kita tengok, dan berdasarkan chart kita tengok price sedang buat high low, lower low, high low, lower low dan high low, lower low. So itu yang dulu nampakkan. So sepatutnya untuk kali ni kalau kita nak masuk position untuk leverage, adalah better untuk kita cari short berbanding long. Kalau siapa yang nak kata berminat belajar leverage lah, so itu anda boleh sedikit ilmu leverage yang tu ajarkan untuk anda. So sama masuk dan masuk tu macam lah, anda boleh kata kalau nak selamat terus masuk kawasan ni, tapi juga based on Zul punya experience, selalunya dia akan letak atas sikit. Sebab apa? Zul nak kata maximizekan return on investment, kemudian Zul nak lesskan Zul punya risiko. Macam cakap Zul punya stop loss atas sikit saja. So meaning kalau Zul masuk bawah ni, price kata macam nak naik, meaning Zul akan loss dengan banyak. Tapi kalau Zul ambil kata 2/3 price tu kata 1/3 daripada yang kata bawah ni, bawah ni, meaning sekiranya dah hit tak masalah, dia akan masuk position. Seperti kalau loss pun loss sikit saja, meaning kalau dia profit, dia akan profit dengan banyak. Tapi disebabkan tak hit lagi, tak masalah. Jika dia masih lagi open dia punya position ni di Bybit, dia masih lagi question 48,400. Sebab apa? Dia sepatut untuk kata tengok macam mana market, kita akan layan dulu market untuk pergerakan. Untuk stock RSI ni akan apakah pergerakan yang dia buat. So boleh juga dia akan buat seperti ini. So ada contoh ni. Kita tengok yang ini. Yang ini kalau ikutkan price turun dekat sini, so kita akan sepatut tarik bawah lagi. Yes, so kita tengok ini macam mana price itu kalau ikutkan dekat price ni, masa dia jatuh apa yang berlaku. Price itu kalau ikutkan kita tarik ni Fibonacci swing low to swing high, kita dapat kita punya support. So apa yang berlaku, kita ada support, kemudian price tu masih support. Ingat price ni naik, jatuh ini dan naik tu betul-betul price ikutkan ni kita double kita dapat dia naik sikit. So expected walaupun di atas kita expect dia turun bawah, tapi yang berlaku price tu naik dulu sikit untuk buat double top kat sini, kemudian barulah dia jatuh bawah. So expected itu boleh berlaku lagi. So macam cakap tu kata dalam ni tu ambil lagi opportunity untuk kata try seminimum boleh risky atau loss, kata seminimum boleh loss yang boleh tu letakkan leverage. Sebab tu cakap tu still lagi hold position, walaupun kata expected kalau ikutkan tu boleh dah ambil dah. Kalau tu punya position tu boleh hit aja, kata letak saja position itu di betul-betul di bawah ni. So meaning terus hit. Macam cakap based on tu punya experience, better kita letak atas sikit dalam kawasan tengah-tengah ni. Sebab apa? Kalau hit, kita expected kita akan boleh kata reducekan kita punya loss untuk kita punya hit punya loss. So loss kita atas ni aja. So expected kalau ikutkan current tu punya position, kalau di Bybit, kalau loss ini Zul loss $8, kalau itu drop ni meaning Zul akan untung $60. So meaning kata banyaklah kata expected dia akan kata more than 150 kali ganda. Tu banyak 150% keuntungan. Tu now tak masalah, kita akan drop. So meaning apa yang berlaku kat sini, sekiranya kita nampak ni, apa yang kita nampak, sekiranya kita nampak stock RSI ni kita masih lagi bermain dalam kawasan ni, dan apa yang berlaku price kat sini, apa yang berlaku price di chart, kita akan nampak chart, kita akan nampak price itu dah pun touch kita punya support. So meaning apa yang berlaku, support ini akan bertahan lagi. So meaning possibility kita akan nampak another one more bound untuk ke atas. So meaning probably tu akan dapat hit ini. Expected hit sini, apa yang berlaku, kita akan expected price itu probably akan buat seperti macam ni lah, kata expected double bottom, and then seperti bila double bottom tu, kata kalau ikutkan chart ini aku kata reversal punya pattern. So meaning stock RSI akan drop ke bawah. So drop bawah meaning expected tu akan di ni dia ada peluang untuk dapat punya hit kata position, kemudian dia expected price akan jatuh lebih bawah. Untuk berdasarkan current punya RSI kita dalam bawah 50, tu meaning downtrend. So macam cakap untuk di live kata lebih pergerakan yang lebih besar, ini aku kata pergerakan kecil je untuk kata momentum siap pergerakan daripada current high, current low, and current high, current low ni. So untuk current ni, untuk seperti yang lebih besar ataupun movement yang lebih besar, iaitu daripada low ini kemudian daripada high ini. So sepatutnya kita akan trade swing high to swing low. Cakap kita ada lagi support iaitu di around kawasan 45. Sebab tu dia punya TP di kawasan ni given time price tu akan touch juga. Tu meaning kalau dia dapat hit ni, price jatuh, tu meaning dia akan take profit kat sini. Kemudian apa yang berlaku kat sini, kita akan sepatutnya apa yang berlaku, RSI ni juga akan drop ke bawah dan berada di oversold. So oversold di RSI yang atas ni,
So RSI 14 ni, kalau ini yang berada di bawah seperti ini dan seperti ini, meaning kita akan ada pergerakan bound kat atas. Contoh kalau ikutkan ini, kalau tengok RSI yang ini, kita akan tengok lokan besar sikit. Okay, yang ni kita tengok macam mana price bottom ini berada di overbought. Kemudian kalau kita tengok yang ini orang kata hampir overbought, tapi price kat mana? Kalau ikutkan, kalau tengokkan kat sini, price itu berada di kawasan ni, kemudian bounce sikit. Yes, bounce sikit saja, tapi sepatutnya kita still lagi bounce. So consider kalau kita nak kata masuk leverage pun boleh, tapi cuma kita punya TP sedikit sajalah. And then kita tengok kat sini pun sama, price itu whatever price berada di overbought di RSI yang kata yang atas ni, sepatutnya price tu akan ada bounce. Kemudian kat sini pun ada bounce. Tu kita tengok RSI tu. Macam power RSI ni kita tengok, cuma nak tengok momentum, kita akan combine punya RSI ni dengan stock RSI tu. Ini kita akan tahu pergerakan short term dan long term. Tu ini yang RSI ni lebih pada long term, stock RSI lebih kepada pergerakan terkini ataupun momentum terkini untuk ke mana ke arah pergerakan market. So berdasarkan chart ni, sepatutnya apa yang berlaku price. So untuk hari ni sepatutnya kita dah pun tentuh kata minor resistance ni. So untuk sepatutnya kita akan jatuh bawah. So menjatuh bawah tu sampai mana, kita akan sepatutnya adakah di breakout ataupun tidak, itu bergantung kepada RSI. So tu tak boleh bagi anda kata jatuh bawah, sebab apa? Itu bergantung kepada market. Tu adakah possibility jatuh? Yes, boleh jatuh, tapi itu semua bergantung kepada RSI kita. Nanti tu akan besar sikit ni. So apa yang berlaku RSI ni, kita tengok RSI berada di stock RSI berada di overbought. So meaning kita akan ada good momentum bawah. Jatuh ke support ini bergantung support, bila price itu berada di support, adakah stock RSI ini berada di oversold. Kalau berada oversold, so meaning kita akan sepatutnya buat lower low dan higher high. So meaning buat ayat kita sepatutnya lower low dan higher low. So meaning price itu berada di overstock dan sepatutnya perang naik atas. Apa yang berlaku, price itu akan push atas buat higher high daripada low ini. So meaning daripada higher high ni. So higher high ni kita sepatutnya buat another higher high. So untuk pergerakan kecil, sepatutnya kita dah buat momentum kata kenaikan. Tapi cakaplah, kita still lagi perlu ada banyak lagi resistance kat atas ni. Base kata kalau kita punya current resistance kat mana, swing high to swing low, kita ada major resistance, kata major yang resistance lebih besar daripada tu. So resistance kita berada ni. So apa yang berlaku, even price ini kata menunjukkan pergerakan higher, lower low, higher low, lower high, high high, kita still lagi ada resistance kat sini. So resistance apa ini? So kita ada 3 penjuru resistance, iaitu kita ada Fibonacci retracement, kita ada trendline retracement dan trendline yang lebih besar ni. So seperti yang cakap, kekiranya kita break kawasan ni. So untuk current sebelum ni juga 53.54. So untuk current price, ikutkan price seperti perlu break lagi dalam 50. Kalau kita drag lagi lebih masa, so expected price tu akan drop lagi expected dalam 50 dan 49. So meaning dalam kawasan ni maksudnya, dalam kawasan ni sekiranya price tu berjaya break ni, meaning kita ada kuota confirmation untuk price tu buat pergerakan naik ke atas. So expected masa itu kita akan nampak RSI kita akan berada atas 50. So meaning bila berada atas 50-60, so meaning untuk kata kalau leverage, kita akan cari position untuk long. So untuk current moment, current time, kita hanya cari short position di dalam market siapa-siapa nak leverage. So itu cara Zul nak masuk position mana, cuma Zul tak praktik je. Sebab apa macam lah, untuk kata leverage ni Zul more macam hari cuti Zul akan buat. Cuma kalau Zul nak tinggal lama tu taklah, sebab apa, macam cakap tadi, walaupun Zul letak position ni tak hit, yes kita ada lagi peluang, tapi bergantung punya kata RSI ni. So untukkan store RSI dah pun cross, so meaning kita ada potential untuk jatuh bawah. Dan jatuh bawah tu kita tengok jatuh bawah itu sampai mana, adakah sampai terus oversold. So oversold tu skalanya price tu kawasan ni, so meaning kita ada petanda untuk kuota potential untuk price naik atas. So kalau itu yang berlaku, Zul akan cancel ini. So apa yang Zul buat, Zul akan tunggu price untuk short di kawasan ini pula. Tapi itu bergantung juga kepada ni, meaning kalau Zul masuk sini, stop loss kawasan ni, meaning kita break ni, stop loss tak malah kita akan cari pula long position untuk next. So macam itulah kita kuota buat pertukaran, sama ada kita nak long atau short, bergantung kita punya trendline kuota up atau down, kemudian momentum semasa dan di manakah support dan resistance. So guys, hopefully itu dapat membantu anda. So sebelum Zul akhiri punya video untuk ni, Zul nak pergi ke Matic kan, saya hampir lupa. So Matic, tengok chart Matic, apa yang berlaku di Matic sebenarnya. So jika berarti Matic almost buat all time high baru, Zul dapat 2.4 ataupun 2.7. So kena all time high dia, yes 2.7. So all time high kuota untuk Matic ialah di 2.7. So apa yang berlaku di Matic sebenarnya, Matic sedang melakukan kenaikan, dah pun break major resistance dan down balik ke bawah. So untuk current, kalau kita apply kan kuota nak baca market untuk di Matic. So ke manakah price sekarang? So ini seperti kawasan buy sebenarnya. So kita akan cari current low dan current high. So inilah current low, so inilah current high.
current high dan current low. So meaning kita akan boleh tarik Fibonacci. So swing low to swing high, kita akan sepatut dapat support. So kat manakah support? So ini adalah kita punya support. So untuk minor support, so adakah price itu akan possible untuk naik atas lagi? Yes, kita dah bound tu nak naik atas. Untuk sekarang kita tarik juga kita punya minor resistance. Swing high to swing low, kita akan dapat resistance. So price dah pun sampai kita punya kawasan minor resistance. So adakah price itu akan ada momentum untuk naik atas ataupun tidak? So kita akan tengok pula kita punya RSI. Pertama kita tengok di inilah 4 hours. Kita akan tengok RSI di 4 hours. So price itu sedang berada di atas 50. So berada 58. So meaning kita ada price itu sedang melakukan kuartal di kawasan bullish ataupun kawasan kuartal bullish territory lah. Kalau 50 ke bawah bearish territory, 50 ke atas kita dalam bullish territory. Meaning kita akan expected price itu ada possibility untuk break ke atas. Untuk break kita punya resistance ni, meaning dia akan buat higher high baru daripada higher high yang sedia ada. Meaning kita akan buat pergerakan lower low, higher high, lower high, higher low, lower high pula. Lower low, higher high, lower low, expected dia akan buat higher high. So ini kata assumption, kita punya expectation pertama tu. Untuk kukuh lagi kita mendapat, kita akan tengok pula stop RSI. Kat manakah stop RSI? So untuk stop RSI kita tengok stop RSI dah berada di oversold. Untuk current momentum untuk naik tak ada. So meaning stop RSI dah beritahu RSI kita dalam bullish, ya kita ada momentum naik, tapi stop RSI untuk currently, untuk masa ini, untuk dalam tempoh 4 jam ini kita tak nampak lagi untuk price tu naik. Meaning possibility apa berlaku, price tu mungkin lagi buat lagi sideway ke bawah untuk buat sedikit untuk RSI ni berada di, stop RSI berada di bawah. Sekiranya untuk kita tengok stop RSI ni berada di bawah, RSI masih lagi kawasan ni, price masih di kawasan ni, meaning kita ada expected untuk price tu akan break ke atas. So apa yang berlaku, kita akan cari kita punya position long. Tapi long kita pun dah terlepas dekat long tu, nak ambil dekat sini. Untuk current kita akan tunggu dulu untuk retrace balik buat kuartal higher high yang baru daripada high ini, dan kita akan tarik kuartal punya support. Expected kalau contoh kalau ikutkan tengok price tu buat kawasan high yang baru, ini kita akan tarik kita punya support baru. Swing low to swing high, kita akan dapat support baru. So support baru kita expected di kawasan ini. So ini adalah kawasan yang kita tunggu untuk dia retrace untuk kita long, sebelum kita expected kita akan masuk long untuk naik atas. So macam itulah kita nak baca pergerakan market. So hopefully anda faham tu, kita ringkas saja penerangan tu. Hopefully ke depan juga, ke depan yang ni ilmu ni maknanya tu nak ajar nanti next year lah. Tapi aku kata untuk kali ni, untuk menghargai anda, untuk yang dah support tu, like dan subscribe. Expected untuk kita bantu tu dapat 2k subscriber untuk at least end of the year. So kita ada lagi berapa hari? Itu adalah kuartal 19 hari. So expect ada dalam 10 hari lagi untuk tamatkan tahun ni. So hopefully dalam tahun ni tu dapat capai tu punya target, iaitu 2k subscriber, dan tahun depan tu expect tu dapat 10k subscriber. So guys, rasa itu saja ilmu yang sedikit yang tu ajarkan untuk macam mana nak baca pergerakan market. So hopefully itu dapat membantu anda. So itu adalah sekadar kata beberapa data yang tu pakaikan untuk kata tengok momentum kenaikan ataupun turun. Ada banyak lagi yang dia kata kita tengok trend line apa semua tu banyak lagi sebenarnya. Tapi kalau nak kata ringkas, anda belajar itu dulu. Mudah net nanti anda akan improve lagi apa yang data kita nak pakai lagi. Contoh banyak lagi dah, kita tengok volume, kemudian tengok trend line, kita tengok pattern. So banyak lagi kita boleh edit lagi untuk tambah lagi data, untuk kita dapat lagi kata entry yang lebih sharp, untuk kita dapat data yang lebih tepat sama adakah naik ataupun turun. Tapi berdasarkan tadi kata dua benda tu, iaitu Fibonacci, RSI dan stop RSI pun kita dah tahu manakah pergerakan price tu. Untuk short term kita boleh buat leverage. So guys, itu aja untuk malam ini. So please like, please subscribe, share kepada kawan-kawan lain. So jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye.